Muka surat berapa insya-Allah? Muka surat apa? 160. Betul 160. Betul. Betul 160. Penggan bawah Zaifah. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrikullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriku subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah antum imala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang kecil ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di hadapan mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi meneruskan kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 160 ya. InsyaAllah bab yang masih lagi menceritakan larangan berdusta ya. Tinggal lagi 2 muka surat lebih insyaAllah. Tengok perenggan 160, perenggan 2 daripada bawah ya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata,
Dahulu di masa Rasulullah SAW itu ada kalanya seorang mengucapkan sepatah kata dapat menjadi munafik. Dan kini saya mendengar kalimat itu keluar dari kamu dalam sehari 10 kali, yakni kamu tidak hirau terhadap kalimat itu dan menganggap remeh, iaitu seperti berdusta yang telah dijelaskan bahawa itu tanda munafik. Ya. Pada masa Rasulullah SAW ada kalian seorang mengucapkan sepatah kata yang menjadi munafik. Zaman Nabi masih manageable, maksudnya orang sepatah dua kata tu pun dah betul boleh terlajak kepada bab munafik. Kontrol dulu, satu perkataan, dua perkataan. Zaman sekarang dah tak boleh dah. Macam-macam perkataan orang tak sedar yang membawa kepada munafik. Zaman Nabi satu patah dua patah dapat detect, dapat kesan orang tu berperangai orang munafik. Salah satunya bab dusta. Zaman sekarang makin ramai orang menipu, makin ramai orang berdusta. Benda yang tak betul diada-adakan, benda yang tak benar bukan diadakan, disebarkan terus. Allah, tuan, nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Zaman Nabi satu patah dua patah dah dikesan dah. Zaman kita susah nak kesan. Pasal apa? Salah satunya ni, Allah, tuan, terlajak kita. Tu kadang-kadang kita jangan terkejut besok di akhirat pahala kita tak seberapa sebenarnya. Banyak kita sembahyang, banyak kita berzikir, rupanya kita tak terjaya nak menguruskan salah satunya handphone sekarang, bahan media ni, sampai ke tahap tu. Apalagi benda-benda lain, bab-bab hukum-hukum Islam. Ni cakap tu, percakapan zaman Rasulullah satu patah dua patah orang boleh kesan. Kena pula zaman Nabi ada. Nabi ada. Sahabat Nabi saya tak ingat nama. Mata tu boleh lihat kita ni, kalau dia tengok muka sahabat lain tu, dia dah kesan dah. Mata sahabat tu, bukan Rasulullah, sahabat tu, saya tak ingat nama dia. Dia scan, bukan scan lah, dia tengok mata, dia kata, kau ni banyak sangat tengok perempuan. Allah, tuan-tuan, tu dia boleh scan. Yang boleh scan macam tu. Dia tahu orang ni munafik. Nampak? Zaman sekarang, kalau sahabat Rasulullah SAW tu ada lah zaman sekarang, ke mana, tuan? Tak jadi kita ke surau, tuan. Nampak? Tu punya hebat zaman sekarang. Sebab tu kadang ni alam maya sekarang ni, tak tengok kat luar pun. Cuba buka YouTube, cuba buka Facebook, cuba buka Instagram, cuba buka internet. Allah, tuan, macam-macam gambar yang merosakkan, yang memudaratkan kita, yang melupakan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak kontrol betul-betul, rosak. Sebab tu hati-hati pada anak-anak muda kita. Tolong jenguk juga, kita uruskan anak-anak kita. Yang paling hebat mata tu ke mana? Al-Quran. Tu nak mengingatkan kita. Tu. Tengok Quran tu tak baca, tengok tu pun dapat pahala tak? Dapat. Kita tengok Kaabah tu pun hebat. Bukan Kaabah, gambar Kaabah tu kita suka tengok pun dah jadi pahala dah. Apalagi ayat Al-Quran. Sebab tu kamu tidak hirau terhadap kalimat itu dan menganggap remeh, iaitu seperti berdusta yang telah dijelaskan bahawa itu tanda munafik. Maksudnya bila zaman sekarang ni dah melampau-lampau menipu, berdusta, orang dah tak cakna lagi dah. Betul? Akhirnya cari pemimpin yang suka berdusta, cari leader, cari ketua, tak kisah walaupun dusta, kita tak ambil berat. Tu yang kita bimbang. Maka seharusnya seorang Muslim menjaga diri daripada tanda-tanda munafik. Sebab seorang jika telah biasa berdusta, pasti dianggap pendusta dan munafik. Dah biasa menipu, Allah dah anggap dia pendusta dan munafik. Bahaya dan munafik ni,
Dia berlakon-lakon aja. Betul dia cakap inna dina indallahil Islam. Kononnya kita ikut bangun tidur sampai tidur balik cara Islam, tapi tak ada. Tu kadang-kadang kita ni betul kita mengaji kan. Tapi kalau bab contohnya bab faraid. Semalam diceritakan dalam My Quran Time. Ada tengok? Ya. An-Nisa ayat muka surat 3 kot 3 page yang ketiga An-Nisa. Ayat 7 hingga 11. 7 hingga 11. Tengok dia bercerita. Syarat untuk masuk syurga tuan-tuan, kalau kita selesaikan hukum harta pusaka ni, tak gerak kita besok. Sebab tu sini kena mengaji juga. Ada tak mengaji bab faraid? Belum, kena cari. Ya. Kalau tak ada, tak belajar juga, sila buka surah Nisa semalam, siri yang semalam An-Nisa, surah Nisa ayat 7 hingga 11 ya. Itu ayat pewarisan ya, ayat 12, 13, 14. Allah tuan, hukum-hukum pembahagian harta. Ya. Kalau tak nak ikut, ada yang gunakan tu ambil kesempatan pula pasal dia lelaki, dia nak rampas semua. Dia digunakanlah hukum tu. Ini berlaku. Pasal dia tahu yang wanita dapat sedikit, yang lelaki dapat lebih. Dia ambil kesempatan pula. Gunakan tu, tak ada budi bicara, cepat sangat. Sebab bila orang mati, sepatutnya yang mati tu kena selesaikan hutang dia dulu. Hutang kena selesaikan dulu. Bapa mati atau ibu mati, cek hutang dia, baru nak cerita, baru boleh bicara tentang hukum pusaka bab faraid ke apa. Selesai hutang tu, baru baki tu yang kita baru bagi dia punya faraid. Kalau tidak, mengelinjang orang tua tu dalam liang lahat. Pasal apa? Hutang dia tak selesai. Allah tuan, ni kadang-kadang mati dah belum dikuburkan lagi, belum dikafankan lagi, dah berebut kunci, dah berebut geran, dah berebut buku akaun. Berlaku tak? Dah banyak berlaku. Orang tua tu tak masuk kubur lagi, tak mandi lagi jenazah, dah bergaduh, berborak peranda dalam bilik, dalam dapur, bergaduh bab geran tanah. Pasal apa? Tak ada mengaji. Ni berlaku tuan-tuan. Pasal apa? Bab dunia. Janganlah terseksa yang mati tu. Selesaikan hutang dia dulu, baru kita uruskan bab faraid atau pusaka. Pesan. Sebab tu kena mengaji. Kalau tak buka Quran, kalau tak dibuka Quran tu, ayat An-Nisa tu, surah Nisa tu tak buka, kalau orang tak ramai tak tengok, memang ramai tak tahu. Sampai ketua lah, sampai mati takkan tahu. Pasal apa? Generasi tu bertindan-tindan, betul? Bersaling ganti. Bayangkan daripada kalau generasi 1 sampai generasi 10, berpindah-pindah kan, berlapik-lapik generasi tu. Tolong cari jalan, cari ustaz tuan-tuan, cari satu ustaz yang betul-betul pakar dalam bab pusaka, bab faraid. Kalau tak selesai tuan, kita kadang-kadang besok masuk ke kubur, terkejut kita dituduh makan harta anak yatim. Ada tak surah Nisa? Ada dalam surah Nisa. Apa balasannya? Kita sedap makan harta anak yatim, tak perasan itu harta adik-beradik kita. Kan adik kita, kakak kita, abang kita, mati bapak kita, mati mak kita, kan jadi anak yatim. Tu satu. Kita kata kita bayar cukai, kita bayar geran tu, semua kita bayar, kita uruskan, kita claim itu aku punya. Kau orang buat apa? Kau tak ada duit, tak boleh bayar, betul? Terlupa. Itu bab lupa dia. Akhirnya seronok dia ke Mekah, ke Madinah, jalan dia bersedekah sana bersedekah sini, dia terlupa dia akan makan juga bab api neraka. Allah bagi dia, disuapkan dengan api neraka, makan anak. Itu satu hal. Yang menguruskan anak yatim pun satu juga. Jangan menguruskan anak yatim, pergi suruh cari derma, macam-macam berlaku sekarang ni. Sampai yang mengurus tu bukan ramai pun, kata Ustaz Fazul, anak yatim tu 2 orang je.
gaji bos, gaji yang mengurus tu jadi CEO berbelah ribu. Berlaku tak berlaku kan? Berlaku. Jangan main-main tuan-tuan. Anak yatim, ya, harta anak yatim, bak pusaka semua dalam Quran Allah perjuangkan anak yatim. Allah perjuangkan kaum wanita, kaum muslimat. Ya, kaum wanita Allah jaga daripada dulu. Kalau zaman dulu, zaman jahiliah, wanita tak dijaga. Tapi masuk ya sampai Rasulullah SAW, umat Islam wanita dijaga sebenar-benarnya. Ada dalil dalam surah An-Nisa. Tak boleh dihina, tak boleh dicerca, tak boleh dibiarkan wanita. Sebab tu wanita kena faham ada dalil untuk menjaga kaum muslimin, muslimat ada. Pesan tu jangan dibalik pada zaman-zaman jahiliah. Balik pada kitab tadi, maka seharusnya seorang muslim menjaga diri dari tanda-tanda munafik, sebab seorang jika telah biasa berdusta pasti dianggap pendusta dan munafik, dan ia dibebani dosa-dosa orang yang mengikut perbuatannya. Bila jadi ikutan munafik ni, orang yang suka menipu jadi ikutan turun-temurun. Siapa? Keturunan dia lah, kawan dia, kerabat dia dah biasa menipu. Ni kena renung kita. Apa jadi? Jadi dosa tu dia tanggung. Yang starting point tu yang buat, yang menanggung dia lah besok. Pasal apa? Jadi ikutan, jadi teladan. Pasal apa? Kita dah buat maksiat. Sebab tu jangan buat maksiat ni jadi teladan orang lain. Ulaid As-Samarkandi dari Abu Mansur, ya, dari Abu Mansur bin Abdullah Al-Faraidi meriwayatkan dengan sanadnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW jika selesai sembahyang subuh menghadap kepada Nabi, yakni sahabat, dan bertanya, apakah ada di antara kamu semalam yang bermimpi, yang mimpi? Lalu siapa yang mimpi menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. Dan pada suatu hari Nabi SAW bertanya, apakah ada di antara kamu yang mimpi? Jawab kami, tidak ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, tetapi saya sendiri mimpi semalam didatangi oleh dua orang yang menuntun tanganku dan mengajak saya pergi sampai ke lapangan yang datar. Kemudian kelihatan seorang berbaring, sedang yang satu berdiri sambil memegang batu besar yang dipukulkan kepala orang yang sedang berbaring itu, sehingga hancur remuk kepalanya dan terguling batunya. Kemudian diambil kembali batu itu dan kembali dipukulkan kepada orang yang berbaring itu, sedang kepalanya telah utuh, iaitu sembuh balik kembali, lalu dipukulkan lagi. Saya berkata, subhanallah, apakah ini? Tetapi kedua orang itu berkata, ayuh, jalan terus. Maka berjumpa orang yang terlentang, sedang yang satunya berdiri dengan gantungan besi di tangannya yang digunakan untuk mengoyak pipinya dan ditarik sehingga ke belakang. Kemudian yang sebelah kiri, dan kembali lagi ke kanan setelah kembali semula, lalu dirobeknya kembali, dan begitu seterusnya. Saya berkata, subhanallah, apakah ini? Kedua orang itu mengajak saya terus berjalan sehingga kelihatan bangunan di atasnya seperti dapur, sedang bahagian bawahnya luas. Ketika saya melihat, tiba-tiba di dalamnya campur lelaki perempuan. Maka bila terasa ada wap api dan dari bawah, mereka naik, kemudian juga sudah berasa berkurang, turun kembali. Dan bila datang api itu, mereka menjerit dan naik kembali sehingga hampir keluar. Kemudian jika berasa sudah padam, kembali ke bawah. Saya berkata, subhanallah, apakah ini? Dan kedua orang itu berkata, ayuh, jalan terus sehingga bertemu dengan sungai yang berair merah bagaikan darah. Sedang di dalam sungai ada orang berenang, dan yang satu di tepi sungai mengumpulkan batu-batu. Apabila yang berenang itu datang membuka mulutnya, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya batu itu,
lalu kembali batu-batu itu. Saya pun berkata, subhanallah, apakah itu? Jawab keduanya, berjalan terus hingga bertemu dengan seorang yang di sekitarnya api besar dan ia mengombar-gombarkannya. Saya berkata, subhanallah, apakah itu? Apakah ini? Kedua orang berkata, mari berjalan terus hingga bertemu dengan kebun yang penuh buah dan bunga. Dan di sana ada seorang yang agak tinggi dan di sekitar orang itu anak-anak yang banyak sekali. Saya pun berkata, subhanallah, apakah ini? Kedua orang itu berkata, marilah berjalan terus. Maka kami berjalan sehingga bertemu dengan pohon beringin yang besar, tidak ada yang lebih baik daripadanya. Maka kami naik di atasnya. Tiba-tiba ada kota terbangun dari batu emas dan perak. Maka kami ketuk pintu kota itu hingga terbuka. Maka kami masuk, maka segera dikeluarkan oleh kedua orang itu dan dimasukkan di dalam bangunan, masukkan di bangunan yang lebih indah, yang lebih baik. Dan ketika mata saya melihat, di atas terlihat bangunan putih bagaikan kaca. Lalu diberitahu itu rumahnya. Saya bertanya, dapatkah saya masuk ke sana? Jawab keduanya, sekarang belum dapat, dan kelak pasti dapat engkau masuk ke dalamnya. Lalu saya berkata, ini malam saya melihat yang ajaib-ajaib. Maka apakah arti semua itu? Jawab keduanya, adapun orang yang dipukul kepalanya dengan batu, maka itu orang yang mengerti Al-Quran lalu mengabaikannya dan tidak sembahyang fardu. Ini yang pertama, ya. Nabi lihat orang yang baring tadi dihempuk dengan batu besar. Apa hukumannya? Apa cerita sebenarnya? Itulah orang yang mengerti Al-Quran. Kita tahu tak sekarang Al-Quran? Semua orang, hampir semua orang tahu. Kena pula ada My Quran Time. Betul? Allah, siap tulis nota. Tuan-tuan dah siap tuan-tuan? Ha ni, nota dia. Satu juzuk dah buat lah. Siap. Tolong cari, ya. Dan jadi panduan kita. Senang nak faham, senang nak cerita, senang nak baca. Cukup dengan nota-nota ringkas dia. Kita zaman sekarang kan seberingkas, nak faham senang, kita nak direct terus. Kita dah faham. Maksudnya apa yang diseksa ni, dipukul dengan batu, maka itu mengerti Quran lalu abai buat tak tahu, bertenang. Ada orang tak tahu lagi program Al-Quran dalam TV tu. Nampak? Belum program kat surau, betul? Guru kat surau, kalau dia tak datang surau langsung tak tahu. Kalau dia tak datang surau, dia tahu tak ada Quran kat surau? Tak tahu. Nampak? Ada orang datang surau, tak nampak Quran, buat tengok je. Ada? Padahal Quran berbanyak tu, ada tak satu ke Quran dalam tu? Macam-macam Quran, betul? Saya tengok tadi, ni penuh yang lama-lama. Allah Quran. Jangan kata tak ada, tuan. Tak payah beli, tuan. Orang wakaf, betul? Hebat tak orang yang berwakaf tu? Hebat lah. Tapi jangan hebat berwakaf ni tak baca. Satu hal juga. Ni kena dong. Ni langsung tak tahu, dia mengambai buat tak tahu ayat-ayat Allah Ta'ala. Padahal masa dia ada 24 jam daripada subuh bangun balik jumpa subuh pagi ni. Sebab tu kita diingatkan selalu, bila terrenung kita subuh semalam sampai subuh pagi ni, agak-agak berapa kerat ayat Quran kita baca. Tu kalau bimbang dengan seksa yang Nabi lihat ni, ya, dibangunkannya, dibaringkannya, dihempuk dengan batu besar. Tu, ya. Kemudian ni, jangan abaikan Al-Quran. Bila abaikan Quran, dia tak tahu. Contohnya semalam, hukum pusaka, hukum faraid, tak tahu. Kena pula tak pernah bersurau, tak ke masjid. Tahu tak dia? Tak tahu. Bila mati bapak, mati mak, bergaduh dia, rebutkan harta. Nampak? Ni tuan-tuan, ya, ada anak, ada cucu, ada adik, bagi tahu, tolong ikut hukum harta yang ditentukan Allah Subhanahu.
ada 1/8, ada 1/2, ada 2/3, macam-macam. Dalam surah An-Nisa, sila buka. Tu ada keluarga kita bagi tahu. Anak-anak kita yang kecil-kecil ni, awal-awal kita ceritakan. Tolong, bila kita mati, tiba-tiba kita mati, anak tahu tak? Tahu. Pasal apa? Dah buka surah An-Nisa. Dia tahu harta tu bukan dia untuk dia semua. Harta tu sebahagian nak selesaikan hutang orang tua dia, sebahagian dah habis hutang baru selesaikan dia punya pembahagian. Secara hukum Islam ada hukum faraid. Tolong tuan-tuan, jangan cari pasal dengan Allah Ta'ala. Memang sedap makan harta yang banyak, betul. Mati orang tua kita, tiba-tiba seorang dapat 100,000. Suka tak kita? Harta yang tak disangka, sukalah. Tanah dapat, rumah dapat, kunci kereta dapat. Bukan kunci je, kereta pun dapat. Tak kira lah kereta mana, betul. Kena pula orang tua tu pakai kereta Brabus. Allah tuan, dia pula dapat awal-awal, dia pegang terus. Yang lain sila berambus. Tu pasal apa? Kereta tuan-tuan. Tu baru kereta, belum tanah, belum apa lagi. Jangan main tanah tuan-tuan. Kena tanah tepi jalan, bukan 1,000 harga, betul. Ratusan ribu. Dia kerja setengah mati tak dapat tu setahun. Bertahun-tahun kerja tak dapat. Tiba-tiba mak dia mati, bapak dia mati, dapat tiba-tiba rezeki. Dia kata rezeki yang mendatang. Pasal apa? Saya amal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Janganlah tu guna otak sendiri. Itu harta pusaka, selesaikan. Boleh tuan-tuan? Yang datang surau ni kena faham. Jangan seronok, jangan tamak. Pasal apa? Yang dapat dekat dunia ni pinjam. Banyak mana, tinggi mana, hebat mana, sebenarnya pinjaman. Cukup masa mati kita tinggal. Tu kena bagi Allah. Kalau hibah tu lain cerita, betul. Awal-awal dah bagi. Tapi nak bagi tu pun kena panggil semua adik-beradik. Jangan main suka yang bongsu disayang sangat bagi. Tu kadang jadi tak adil. Bila tak adil, hati yang lain sakit, timbul fitnah. Pak tu panggil semua, bermusyawarah, baru cerita. Dia bagikan awal-awal, sebelum mati dah bagi orang. Tu dia panggil hibah. Boleh tuan-tuan, kena panggil satu ustaz spesialis dalam bahagian harta ni. Kalau tidak, sampai bila tak faham. Pasal kesan dia bergaduh, berputus silaturahim. Memang putus. Sampai raya pun tak datang. Bertahun raya, 10 tahun raya, 10 tahun tak jumpa. Nampak? Ni pasal harta tuan. Jangan main. Orang lagilah pula ni kawasan Negeri 9 lagi cerita betul. Allah tuan, jangan main. Tu. Ada pun satu lagi bab Quran mengabaikan, satu lagi tidak sembahyang fardu. Allah tuan-tuan. Kalau tak sembahyang fardu, pesan tu hukuman yang Nabi lihat, orang tu dibedal dengan batu besar, bukan batu bata kecil tuan, batu besar tuan-tuan. Terdaya tak kan? Zaman besok, zaman akhirat tu, kita ni bukan kecil, kita ni besar Nabi Adam 60 hasta, bukan kecil tuan-tuan. Tu. Ada pun yang dikoyakkan pipinya sampai ke belakang, maka itu orang yang membawa berita bohong sehingga tersebar ke mana-mana. Allah tuan-tuan. Nampak? Dulu tak ada handphone, takat 2-3 orang sampai, betul? Atau paling banyak pun sekampung sampai. Bila ada kenduri, tersebar terus, betul? Sekarang tak payah kenduri. Nak jemput kenduri pun pakai handphone. Sebar terus. Benda rosak, benda hina, benda yang tak betul, benda yang fitnah, mengaibkan, tiba-tiba sebarkan. Allah tuan, ni besok Allah hantar besi sendiri kopek pipiu, koyak ke kanan, koyak ke kiri, elok balik, koyak lagi. Nampak? Allah nak buat tuan-tuan bila-bila. Kita tak boleh buat. Allah punya kerja hebat tuan-tuan, dibalasnya balik besok. Sebab tu jangan cerita hal orang, cerita zaman lepas ke tak kisah. Jangan kita cerita. Bahasa sekarang membawang. Betul? Betul ni. Bukan potong bawang good, excellent. Pasal apa? Bila potong bawang, beli seguni bawang, potong, bersihkan, goreng, packing cantik, bawang goreng. Betul?
Senang nak pakai untuk sup, senang nak guna untuk masak nasi goreng, betul? Allah, tu bawang. Itu potong bawang, membawang. Tak tahu mana budak-budak sekarang pakai nama bab tu. Tu elok juga, betul? Merosak. Pasal kalau makan bawang mentah kita makan, lepas tu sembahyang, makruh tak? Makruh. Bau dia tu kuat. Itu bau makan bawang. Dah bau kuat. Kalau membawang, busuk sebusuk-busuknya, ni dihina sehina-hinanya, besok diseksa hebat, tu tersebar ke mana-mana. Adapun orang-orang yang dilihat, orang-orang yang campur lelaki perempuan dalam dapur api, maka mereka pelacur lelaki perempuan. Allah, tuan, ingatkan duduk dalam dapur masak, rupanya dia yang kena masak. Pasal apa? Dia dulu suka jantan dengan jantan. Kalau binatang jantan dengan jantan, betul? Binatang tak buat. Yang buat manusia. Dia tak boleh pilih lelaki-lelaki, dia jadi jantan dengan jantan. Pasal perangai lagi teruk daripada binatang. Kaum Nabi Lut berlaku tak dulu? Dah ada dah. Ni manusia sekarang nak mula balik, nak siap ada persatuan dia, nak siap ada bab nikah dia. Allah, tuan, janganlah ni dibakar dalam satu dapur besok. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Perangai lesbian, ni apa? LGBT, betul? Tolong jangan tengok orang lain, tengok dalam rumah kita, kerabat kita yang zaman-zaman sekarang ni, generasi muda. Tolong bantu dia, tu. Jangan kita hukum, kita bantu dia, didik dia, dakwah dia secara terbaik. Yang seterusnya tu, adapun yang berenang dalam sungai darah, maka mereka pernah makan pemakan riba, yakni alung. Tu contoh. Allah, tuan, nama dia bukan alung, tapi dia orang panggil dia alung. Apa dia? Tu kutip duit, pau sana, pau sini. Tengok orang susah, tekan geran tanah dia, tekan geran kereta dia, bagi duit. Nampak? Tu cerita geran, betul? Tengok tak cerita geran TV Al-Hijrah yang menekan orang kampung sebab tanah dia, kereta dia. Allah, tuan, sanggup. Nak bagi contoh, bukan dijajah dengan bangsa asing pun, bukan dijajah dengan penjajah, tak, sendiri, contoh sendiri. Maksudnya tak ada maruah, sampai kita hilang maruah. Pasal apa? Pasal geran, cerita geran ni. Tu nak jadi contoh, jadi teladan kita. Jangan suka bab ganda-ganda ni, lepas tu seorang jadi tokek menekan semua. Tu apa je balasan dia? Tu berenang dalam sungai darah orang yang makan riba. Ada tak dalam Quran? Ada. Surah Al-Baqarah ayat yang hujung tu. Allah, tuan, Allah bukan haramkan, Allah laknat. Maksudnya laknat, Allah perang orang yang makan riba. Maksudnya kita ni, siapa yang terlibat tu, tolonglah. Betul, dah zaman sekarang ni dah terlajak sebenarnya. Bank apa, bagian finance sampai kadang terlajak. Tapi kalau boleh, patahlah balik, lalukan, jauhkan dengan bab riba. Bukan tak banyak sikit, kena lalu. Pasal Allah perang, Allah laknat bab riba ni. Dihantar ke sungai yang merah, sungai darah. Adapun orang yang dikelilingi api, maka ia malaikat Malik, penjaga neraka. Adapun orang yang tinggi di dalam kebun, maka itu Nabi Ibrahim. Adapun orang yang dikelilingi api itu, maka malaikat Malik, ketua neraka. Hebat ni, berapi-api kan. Dia berapi-api, dikelilingi api. Tak terdaya kita tengok besok. Tu. Kalau boleh jangan tengok. Jangan pergi tempat dia. Kita lari ke tempat tu. Kita lari, bukan lari masa tu kita lari. Masa tu kita lari, tak ada apalah. Tak boleh lari dah. Lari ke mana pun memang dalam neraka. Sekarang ni kita lari. Kita lari ke mana? Lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Adapun yang dikelilingi api tu. Kemudian adapun orang yang tinggi di dalam kebun, maka itu Nabi Ibrahim, dan anak-anak itu ialah anak-anak kecil yang mati dalam fitrah. Maksudnya apa? Budak-budak yang mati awal, baby ataupun belum balik lagi, tak kira dia Melayu, Arab, Cina, India, yang kita panggil kafir tu, kita anggap kafir, dia tak masuk Islam, tapi dia mati sebelum balik dianggap fitrah.
masih suci lagi. Ibu dan ayah dia, betul, confirm kafir. Anak orang yang kafir ni yang belum balik masih lagi fitrah. Sebab tu kita dilarang panggil anak Cina, anak India, oi kafir, tak boleh. Pasal dia masih fitrah, dia tak balik lagi. Faham ya? Sekarang kita dah tahu, jangan panggil-panggil dia, tak elok sebenarnya. Dilarang. Itu dia bersama dengan Nabi Ibrahim. Adapun rumah yang pertama, maka itu orang-orang awam, orang-orang awam mukminin, tempat yang cantik. Adapun yang satunya, maka itu tempat orang-orang yang mati syahid. Allah, tuan, dibagi bangunan warna putih cermin tu tadi, orang untuk orang yang mati syahid. Dan saya satunya, dan saya Jibril, dan ini Mikail. Dua orang yang jalan bawa Rasulullah SAW itu, malaikat Jibril dan Mikail. Itu dua orang tu nak tunjukkan Rasulullah SAW keadaan akan datang. Maka ada orang yang tanya, dan anak-anaknya orang musyrikin? Jawabnya, dan anak-anaknya orang musyrikin juga di tempat Nabi Ibrahim. Tetapi mengenai anak-anak yang orang musyrik ini, maka beritanya macam-macam. Ada macam-macam pendapat. Ada yang berpendapat menjadi pelayan ahli syurga, dan sebahagian juga masuk neraka. Wallahu a'lam. Bab orang kafir ni. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan semulia-mulia perkataan zikrullah, dan sebusuk-busuk buta ialah buta hati, dan yang sederhana mencukupi lebih baik daripada yang banyak dan melupakan. Dan sejahat-jahat penyesalan ialah menyesal dari kiamat, dan sebaik-baik kekayaan ialah kaya hati. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Ni poin penting ni, Apa dia dipesan kita? Sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah Ta'ala, tak ada lain dah. Kitab Taurat, Zabur tu dah habis dah, maksudnya dah lepas. Masuk ya Al-Quran, terbit ya Quran, itulah kitab yang sebenar-benarnya. Semuanya ada dalam tu. Tu nak terangkan Nabi Isa, Nabi Musa, semua cerita ada dalam tu. Tu sebaik-baik sebenar-benar keterangan kitab Allah. Dan semulia-mulia perkataan ialah zikrullah. Sebab tu kita jangan berhenti, tuan, zikrullah. Jangan berhenti, jangan tunggu Tok Imam baca subhanallah alhamdulillah, kita duduk sini boleh zikrullah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya alim ya halim ya aliyu ya azim ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Macam-macam, tuan. Nama Allah banyak tak? Banyak, tuan-tuan. Sebut aja, jangan buang masa. Biar kita ni basah dengan zikrullah. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, tengah sebut nama Allah, apa jadi, tuan? Allah, tuan-tuan. Tu orang mati sujud pun hebat, betul? Tengah sujud mati, tengah takbir mati, tengah rukuk mati. Allah, rakaat kedua baru ni Tok Bila ke apa? Rakaat kedua, rakaat ketiga tombang mati. Tapi hebat tak mati dia? Mati di tempat sujud. Tu kita nak yang tu. Bukan mati tengah nyanyi, bukan mati tengah main golf, bukan mati tengah main bola, tuan-tuan. Ada tak berlaku? Berlaku. Mati tengah tidur, ada tak? Ada. Mati dalam kereta, ada tak? Ada. Kita ingat aksiden dia mati. Tak, dalam kereta mati. Kereta tak bergerak, mati. Masuk asap, mati. Baru ni, betul? 4 orang. Allah, tengah malam anak dara tu ke mana, kan? Ke mana sebenarnya? Orang zaman sekarang ke mana? Sedih saja. Kita tengok sedih, tapi cuba fikir, perempuan masih belajar tengah malam, ke mana sebenarnya? Kan ada bab muhrim, betul? Sepatutnya muhrim ikut. Mana muhrim dia? Penting ni sebenarnya. Tak boleh biar anak lelaki tu lain cerita, anak dara yang tak ada yang betul-betul. Betul dia ramai 4 orang. Ke mana tengah malam, tuan-tuan? Ke mana? Kalau zaman dulu jangan harap anak dara nak keluar, betul? Zaman mak kita jangan harap. Walaupun zaman dulu tak ada bertudung, dia tak pakai tudung, dia pakaikan batik, dia kelubung, betul? Tutup aurat. Dulu tak ada tudung. Zaman dulu tak ada tudung macam ni sekarang. Zaman sekarang macam-macam tudung tutup aurat ada. Tapi boleh keluar malam tu yang sebab kita tengok.
Bab tanggungjawab, maksudnya anak yang belum kahwin, anak yang belum ada suami, tanggungjawab siapa sebenarnya? Tu. Tolong tuan-tuan. Bila tiba-tiba Allah ambil tu, jangan marah. Kita jangan marah. Pasal apa? Itulah musabab dia dah tertulis. Tolong tuan-tuan, ada anak perempuan tak kira besar kecil, tolong jaga sekarang. Zaman sekarang bukan zaman dahulu. Zaman sekarang terlalu dahsyat. Tu kita bimbang. Ni belum Dajjal datang lagi, cuma handphone je. Dajjal tak datang lagi, handphone ni boleh terkeluar. Betul? Jangan, tolong pesan. Apa lagi dah jadi isteri, dah jadi suami, tolong tengok bab-bab ni. Tu. Kemudian zikrullah. Kemudian sebusuk-busuk buta ialah buta hati. Hati kena buka tuan-tuan. Hati betul. Handphone tu hati kita ni yang bercakap, tak ada suara. Jaga hati kita. Saya dah share tu kan, bersih hati 10 poin. Betul? Maghrib itu ada ingat? Ada catat tak jadi? 10 bersih hati. Jaga, jaga hati. Kalau tidak jadi busuk hati kita. Kemudian busuk dan buta. Tu. Yang sederhana, dan yang sederhana mencukupi lebih baik daripada yang banyak dan melupakan. Tu hebatnya bab sederhana. Jangan lebih, jangan terangkat tinggi atas, akan jatuh juga. Yang paling dahsyat, terus lupakan kita. Lupa siapa? Lupa Allah. Sebab tu kadang kita tak kaya-kaya. Pasal apa? Kalau kita kaya, habis. Belum tahu sampai surau. Belum tahu. Nampak? Kecuali Allah bagi hidayah. Betul? Ni kita kena. Sebab tu kadang orang tanya, Ustaz, kenapa tak makbul, tak kaya-kaya saya? Semua cukup. Sedekah ada, macam-macam dia buat. Tolong mak, tolong bapak, tolong orang tua, bantu. Tapi tak kaya-kaya. Kenapa? Pasal apa Allah tak bagi lagi? Kalau kita, Allah buka hijab, pasal apa Allah tak bagi lagi target dia tu, tujuan dia, Allah buka hijab tu, dia pun setuju. Dia sendiri yang setuju. Faham? Pasal apa? Kalau kaya betul, dia lupa Allah, dia lupa Nabi, dia lupa kitab Allah, dia lupa rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena renung kita. Kemudian sejahat-jahat penyesalan ialah menyesal hari kiamat. Allah, baik kita sesal sekarang, tuan-tuan. Ada tak peluang lagi? Ada. Taubat kita, zikir, minta Allah ampunkan kita. Jangan tunggu kiamat. Bila kiamat ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kalau masuk dua-dua tu masuk, habis kita. Kalau kiamat kecil, mati kita. Bila mati, boleh kita menyesal. Menyesal tak sudah. Nangislah air mata darah, tak jadi apa. Tu sebekal-bekal sebaik-baik, kemudian menyesal kiamat. Dan sebaik-baik kekayaan ialah kaya hati. Bukan kaya harta, bukan kaya pangkat, bukan kaya apa. Kaya hati itu paling hebat. Hati itu hidup. Tu. Dan sebaik-baik bekal ialah takwa. Tu bekal yang kita bawa ialah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taqaf waw ya, tawaddu, qaf qanaah, waw wara. Ya, yakin dengan Allah Subhanahu, yakin balasan Allah Taala. Dan khamar itu menghimpun segala dosa. Khamar apa? Arak. Arak itu menghimpun dosa ataupun induk segala perbuatan dosa atau maksiat. Dan wanita itu perangkap syaitan. Syaitan guna wanita ni sebagai perangkap. Jangan main-main. Hebat macam mana serban, hebat macam mana songkok kita, hebat macam mana kitanya sujud, sedekah apa, jadi lambang hebat, jadi lambang alim. Tapi bila berdepan dengan wanita, lingkup gitu. Jangan main-main, syaitan akan cuba. Sebab tu jangan berdua saja. Faham? Ke mana kita pergi, hati-hati, syaitan perangkap. Tak payah ada perempuan pun, iklan tu pun cukup. Betul? Iklan dekat tepi highway, macam-macam tuan-tuan. Apa yang menarik? Wanita aja. Kita tengok iklan lelaki, lalu tak? Kita lalu tak tengok pun, lalu. Tak tengok pun, kan? Sebab tu iklan zaman sekarang tu yang rosak ni. Zaman sekarang iklan terlalu wanita. Nak lakukan
nak jual lori je, nak jual kereta troli lori besar tu, apa dia letak? Orang perempuan. Tengok yang baratnya iklan. Apa kena mengena perempuan tu dengan lori? Faham tak, Pak? Ada kena, Ustaz. Tak tengok lori tu. Pasal orang nak bagi tengok lori, tapi terpaksa letak perempuan. Tarikan yang hebat. Dia kalau lagi hebat, beli lori dapat perempuan tu. Tu sepatutnya. Tapi rosak. Pasal wanita tu jadi macam hina wanita, merosakkan, merendahkan taraf wanita. Mana tadi? Perangkap syaitan. Dan kemudaan itu sebahagian dari gila. Jaga sikit waktu muda ni, kegilaan hebat. Tu kadang-kadang macam orang semua nak dicuba tak kisahlah dia hebat macam mana mengaji apa, tapi kalau dalam bab muda ni, hati-hati sikit pesan kat generasi. Kena pula zaman sekarang, generasi zaman touchscreen, generasi zaman media. Allah, kesian tuan-tuan. Memang kesian. Pasal apa? Dia punya cubaan dahsyat. Senang terus masuk ke otak. Pasal apa? Salah satu ini internet. Allah. Zaman kita tak ada, betul? Zaman kita, Allah, telefon pakai siling, betul? Jumpa tak kawan kita? Jumpa. Pakai public phone dia. Buat perjanjian jumpa. Aku nak jumpa kau sekian-sekian. Dapat tak? Tak pakai Waze, tak pakai map pun. Tepat masa sampai. Kalau pergi Kuala Lumpur, tak pakai Waze pun sampai. Jalan Tan Cheng Lock, jalan apa? Jalan Ya Aloy. Sampai tak? Sampai. Sekarang jangan main. Saya pun sesat. Saya 8 tahun duduk kat Bota, Seri Skandar tu. Tiba-tiba balik bertukar ke Kuala Lumpur. Takut je. Nasib baik ada Waze. Kalau tak ada Waze, minta maaf, betul. Kita pula dah berumur kan, nak cari satu lorong di Kuala Lumpur, kena cari surau-surau, betul? Surau masjid. Tak jumpa. Pasal apa? Jalan bukan jalan macam dulu, betul? Jalan ke atas langit semua. Menilau-nilau, bersilang-silang. Satu hala. Kalau terlanjak masuk, bayar tol, jauh tak? Tu, kalau pusing sampai ke Seremban, lekas. Nama je lekas. Bila terlanjak, lambat. Jangan main highway tu. Nampak? Tu sebab tu kalau nak jalan, siap-siap isi minyak penuh, betul? Tu pandai bekal. Pasal tu kalau sesat, jangan main, berpusing-pusing. Kena pula diganggu jin, tuan-tuan, lagi hebat. Pernah kami sekeluarga bawa pindah satu tempat jauh, tuan, daripada Kota sampai ke Teluk Intan, pusing. Telefon kawan, ni kat mana sebenarnya? Masa tu tak ada map lagi. Sekali tengok dekat Teluk Intan, daripada Seri Skandar sampai Teluk Intan. Ganggu, tuan. Kawan tu test kita. Hebat tak hebat tu berlaku. Mana lagi? Tu. Dan sebusuk penghasilan ialah riba. Hasil riba ni paling busuk, sebab result dia maknanya hasilnya memang untung besar, betul? Apalagi alung, lagi hebat besar untung dia. Tapi ingat, Allah tunggu, tuan-tuan. Allah tunggu di sana. Tak kira alung ke, bank ke, finance ke, semua Allah tunggu besok. Dan sebesar-besar dosa ialah lidah pendusta. Tu. Kalau boleh, elakkan kita jadi bab pendusta. Kita habiskan, boleh? Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dia Sufyan bin Abu Husain berkata, Nabi SAW bersabda, dusta itu tidak dibenarkan kecuali dalam 3 perkara. Dusta itu tak dibenarkan kecuali dalam 3 perkara. Boleh berdusta. Yang pertama, di dalam perang. Boleh berdusta? Boleh. Itu strategi perang. Contohnya, kalau tak silap saya, orang zaman Rasulullah tu semuanya tua-tua, tuan. Dikalanya rambut tu tentera. Strategi apa? Kalau musuh tengok, beruban boleh lawan ke? Suka tak musuh? Suka lah. Dia main tolak, mati semua. Nampak? Tapi dikala rambut tu. Bukan nak jadi muda, tapi nak bagi nampak hebat waktu perang. Tu waktu perang. Tu strategi musuh. Apalagi kita menyelusup, kita berkata kita ni sebahagian daripada musuh. Tu pun strategi juga. Kata silap saya, Salahuddin Ayub, betul? Ketua perang orang yang dilawan sakit. Salahuddin Ayub masuk ke tempat yang lawan tu, dia pergi ubatkan. Bila masuk menyusup tempat
musuh, tahu tak strategi musuh? Kita tahulah keadaan musuh tu, betul? Tu hebat. Tu strategi, ya, tu bab perang. Kedua, seorang yang akan mendamaikan antara dua orang. Bila dua bergaduh, kita boleh berdusta. Pasal apa? Tujuan dusta tu untuk biar dua-dua tu elok. Nampak? Adik-beradik gaduh, betul? Kita elokkan dia. Dia kata kau ni hebat lah, kau ni smart. Jumpa dia pula, dia pun sama juga. Dia mengata kau hebat, kau ni baik sangat, kau ni. Akhirnya suka tak dia? Bercantum. Tu cara dia, tuan-tuan. Boleh mendusta. Yang ketiga dustanya ialah untuk memperbaiki isterinya. Tu faham tak faham ni? Nabi pernah buat. Kita pun kalau rumah masak, tiba-tiba macam garam tumpah dekat lauk tu. Tahu garam tumpah? Masin semasin-masinnya. Bukan buat ikan masin memang confirm masin. Tapi lauk tu mungkin tertumpah garam kot, macam cerita Piramli kan. Tersalah ambil, ingatkan gula, garam. Lauk tu sedap sepatutnya, tapi bila garam tertumpah, bukan tertumpah, tak tahu resepi mana dia ambil, tak tahu, tersilap hancur, tuang juga 3-4 sudu. Kita makan masin, jangan buat muka. Kita boleh berdusta. Sedapnya awak masak ni. Tu. Makan jugalah, tahan. Tidak bergaduh. Nak jaga isteri. Kita puji, sedap. Tapi kuranglah sikit masin tu. Boleh. Tu jangan kita cek pasal. Dia penat masak. Tu kena ambil tahu juga. Kita kadang-kadang kita dah biasa makan kedai sedap, bila orang rumah masak, kita tak puji langsung. Masalah tu. Sekarang dah biasa kedai order main tunjuk. Sekali isteri sendiri masak dengan tunjuk di sini. Dah tak sedap pula. Jangan. Kita kena raikan juga ni. Dusta yang boleh untuk perbaiki kehubungan kita suami isteri. Tu 3 benda yang boleh kita dusta. Seorang ulama tabi'in berkata, ketahuilah bahawa benar itu perhiasan para wali. Perkataan benar ni perhiasan para wali. Dusta itu tanda orang celaka, sebagaimana tersebut dalam ayat haza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari ini bergunalah kebenaran dan kesungguhan orang-orang yang benar. Al-Maidah ayat 119. Bila kita cakap yang benar, besok akhirat hari kiamat kita tak jadi masalah, dihebatkan di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ayat ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaullah kamu dengan orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Diperintahkan kita berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang cakap benar. Kita dah tahu dia ni kaki bohong, jangan campur. Faham? Tu kalau boleh elakkan. Pasal takut kita terikut perangai dia. Kadang-kadang melawak, tapi yang melawak tu lah kita follow nanti. Balik rumah kita buat melawak dalam rumah, cakap yang bohong. Rosak keluarga. Anak buat dengar, lagi meresap, tuan-tuan. Jangan main. Nampak? Kita bohong. Jangan keluar, ayah nak pergi hospital. Padahal nak pergi kerja. Dia nak takutkan anak tu, ditipunya anak tu. Jangan. Cakap yang benar. Tu. Kadang-kadang nak mengajar budak kecil tu bercakap. Kan? Dia cakap pelat tu, dia ajar. Cakap yang betul-betul. Jadi salah. Sampai ketua cakap susu tak betul. Betul? Jangan. Perkataan yang benar tu cakap betul. Baru budak-budak ikut. Dan wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kebenaran dan ia sendiri melaksanakan kebenaran itu, merekalah orang-orang yang bertakwa. Tu Az-Zumar ayat 33. Orang yang cerita pasal kebenaran, dia sendiri melakukan kebenaran. Dia buat, cakap dia buat. Tu yang kadang-kadang timbul perkataan cakap tak serupa bikin. Betul? Betul lah kata orang Cina tu. Kita orang Melayu pandai cakap tapi tak buat. Application tak ada. Quran ada, tak ikut. Nampak? Itulah makna perkataan cakap tak serupa bikin. Pasal apa? Dia cakap tapi tak buat. Tak nak apply. Kita dah tahu harta pusaka kena ikut cara faraid. Tak nak ikut. Ada dalam kitab. Tak betul lah Islam kita. Tu.
Untuk mereka lahum ma yasha'una inda rabbihim, untuk mereka apa saja yang mereka inginkan ada di sisi Tuhan mereka. Asy-Syura ayat 22. Juga Allah telah mencela pendusta dan mengutuk mereka dalam firman-Nya, Kutilal kharrasun. Sungguh celaka orang-orang tukang dusta. Allah laknatnya, kutuk orang yang berdusta. Kemudian yang akhir sekali, surah Asy-Syaf, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan tiada yang lebih kejam ataupun zalim dari orang yang membuat dusta atas nama Allah, padahal ia dipanggil supaya mengikuti tuntunan Islam, dan Allah tidak akan beri hidayah pada orang-orang yang zalim. Asy-Syaf ayat 7, maksudnya tiada yang lebih kejam atau zalim bagi orang yang berdusta atas nama Allah. Dia bersumpah wallah macam-macam. Jangan, padahal dia berdusta. Jangan sebut nama Allah, dia macam sumpah, sebut pula nama Allah, padahal menipu dia dengan sahabat-sahabat. Ni bahaya tuan-tuan. Sebab dia zalim sebenarnya, padahal dipanggil supaya mengikuti tuntunan Islam, tuntunan pimpinan Islam. Kita dah disuruh Allah Ta'ala ikut cara Islam. Inna dina indallahil Islam. Ikut. Kita ni biar dipimpin dengan cara Islam, syariat. Tu yang kita baca kitab di surah Mujadil. Indahnya hidup bersyariat. Ditunjukkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus macam mana indahnya cara ikut Islam sebenar-benarnya, ikut bersyariat. Nampak? Tu cantik dia. Dan Allah tidak akan beri hidayah pada orang-orang yang zalim. Itu perit tuan-tuan. Kita dapatkan, minta pagi tadi kita sembahyang subuh, Allahumma hdini fi man hadait, minta Allah hidayah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi hidayah pada Allah Taala. Itu kita sepatutnya kita minta. Bila minta hidayah, Allah pimpin kita, pimpin. Tapi bila Allah tengok bila Allah apa kata, tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Itu yang kita bimbang. Allah tak bagi bala yang paling hebat kita dapat bila Allah tak bagi hidayah kepada kita. Buat yang maksiat terus lagi, Allah tambahkan lagi maksiat dia. Allah tuan, yang kita bimbang tengah-tengah maksiat tu Allah cabut nyawa kita. Tu bala sebesar-besar bala untuk kita. Tu habis Asy-Syaf, larangan berdusta. Kita akan jumpa lagi bab akan datang, iaitu ghibah, iaitu menyebut keburukan orang, untuk surah Al-Kahfi. InsyaAllah mudah-mudahan pengisian hari ini kita berhentilah bab dusta, jauhkan bab dusta, kita balik terus yang kebenaran. Contoh yang terbaik yang kita kena ikut ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Tu yang paling benar sebenar-benarnya. Tak boleh kita ikut surat khabar, tak boleh kita ikut internet. Itulah kitab yang sebenar-benarnya. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya nak mohon tuan-tuan aminkan doa kami untuk biarlah anak-anak kami di Turki itu selamat dengan wabak yang ada sekarang. Ada 3 orang ni. Mohon tuan-tuan, 3 orang di daerah yang jauh-jauh. Mohon kita doakan supaya dijauhkan pada wabak yang memang hebat juga. Dah 300,000. Kita 10,000 je, betul? Itu pun makin lama makin naik. Pun dah bimbang. Sana 300,000, nak balik pun tak boleh lah. Pasal dah lebih negara yang 100,000 ke atas, negara kita tak benarkan masuk balik sini. Maknanya ni mohon kita doakan anak-anak kami sedang tengah pulun mengajar kitab, minta dia cepat habis. Maksudnya biarlah balik selamat, pergi selamat, balik selamat, dan habis pengajiannya. Besok datang sini mengajar tuan-tuan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Kita sudah surah Al-Fatihah dah sudah. Dah sudah. Satu lagi ada bahan-bahan makanan kesihatan sana, ada di belakang, dan air zam-zam. Tuan-tuan boleh tengoklah. Makanan kesihatan kita utamakan kesihatan, bukan bab meniaga ni. Kita nak kesihatan. Boleh diterangkan ustazah di belakang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tawwil a'maruna wa sahya jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li wa dhunuba illa anta tahassanna bi jabar wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasughur Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.